Kongsikan pengalaman Puan Zaimah sendiri ya. Puan Zaimah merupakan seorang jururawat di Hospital Besar Kota Baru dan juga merupakan seorang kaunselor dan pada masa sama mempunyai masa juga untuk menjadi seorang aktivis kemasyarakatan khususnya di negeri Kelantan. Jadi ceritakan pengalaman Puan Zaimah sendiri dalam tugasan. Pertama sekali Kak Amah nak terima kasihlah kepada rancangan Apa Kata Wanita ni, kerana salah satu suara yang Kak Amah akan buat adalah suara wanita yang daripada pembawa virus HIV. So apa yang kita lihat di Kelantan, kalau kirakan Kak Amah dengan kerja yang hakiki iaitu sebagai seorang jururawat, tapi di samping itu juga Kak Amah terlibat dalam kaunseling bahagian kes-kes pembawa virus HIV. So apa yang kita lihat dalam keadaan yang bilangannya ialah wanita. So wanita ni adalah bilangan yang mereka ni dapat bukan daripada dia yang mencari, tetapi mereka ni dapat daripada pasangan masing-masing. Dan lebih-lebih lagi apabila mereka dapati bahawasanya virus ni yang berada daripada suami tu setelah mereka ni sudah dijangkiti. Sebelum pada itu mereka tidak tahu yang pasangan mereka tu ada virus HIV. Dan dengan cara tidak langsung mereka ni orang yang selalu kita lihat wanita ni dia tidak sebegitu banyak dalam ilmu HIV dan dia innocent dalam hal bahagian HIV, jangkitan cara mana nak berjangkit. Dan kadang-kadang kita tengok majoriti wanita yang kita dapati yang dijangkiti itu bukannya wanita yang dalam keadaan yang pengajian yang tinggi, dan mereka hanyalah sekadar belajar dalam tingkatan habisnya tingkatan 3. So selain daripada itu tidak bekerja sebagai suri rumah. Dan apa yang mereka mengharap ialah daripada suami. Tapi apabila suami sudah meninggal dan mereka tidak ada pekerjaan dan mereka hanya sebagai suri rumah dan mempunyai anak yang segitu ramai, memerlukan bantuan, dan mereka hanya sekadar menyerah kepada takdir saja. So apabila Kak Amah menjalani sesi kaunseling dan Kak Amah lihat banyak yang mereka hadapi ialah dalam segi tekanan, terutama sekali dalam keluarga sendiri, dalam masyarakat. Masih wujud stigma. Kalau kita lihat penebalan tu masih lagi ada. Stigma, diskriminasi masih lagi ada, walaupun kalau kita kira banyak program yang kita sudah buat dalam kesedaran, tapi apa yang Kak Amah lihat masih lagi ada pemikiran mereka tu masih ingin menyisih, masih ingin membuatkan satu fikiran yang negatif kepada orang-orang yang ada pembawa virus ni. Itu yang menyebabkan Kak Amah rasa Kak Amah satu tanggungjawab, satu tanggungjawab, rasa prihatin untuk membantu wanita-wanita yang boleh katakan masih naif masih tentang tentang kesedaran terhadap virus HIV/AIDS. Okey, kita nak bercakap tentang kemelut para isteri. Kita bercakap tentang wanita Islam, seorang isteri yang kadang-kadang sebagai suami isteri kita adalah orang yang paling rapat dengan suami kita, dan kita sebenarnya tahu apa aktiviti-aktiviti suami kita yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk menghalang. Mungkin mereka terlibat dengan gejala-gejala aktiviti sosial walaupun sudah berkeluarga. Dan sebagai seorang wanita Islam yang kita faham bahawa tuntutan seorang isteri terhadap memberi layanan batin terhadap suaminya, walaupun menyedari bahawa si suami ini terdedah dengan risiko-risiko untuk dijangkiti HIV/AIDS. Apa pandangan Datin Sri Paduka? Itu satu masalah wanita yang amat susah ditangani oleh wanita sendiri. Kita ada banyak kes di mana seorang wanita tu mensyaki suaminya mungkin HIV positif kerana dia tahu suami tu ialah pengguna dadah, dan dia lari kepada mak dia minta bantuan kerana dia kata dia takut nanti kena jangkitan. Tapi si mak tu kata kamu mesti pulang kerana ini adalah tanggungjawab isteri. Melayani suami dan tak boleh menolak langsung. Tidak boleh jadi seorang isteri yang derhaka. Tak boleh. Jadi tak ada kekecualian langsung. Padahal kita ada hak untuk melindung diri daripada jangkitan dan sebagainya. Tapi ramai wanita tak tahu hak ni. Dan susah nak
meminta suami itu mengambil tindakan-tindakan yang boleh menyelamatkan si isteri, mengingatkan isteri itu kan atas kasih sayang, kalau nak kata, untuk melindungkan dia. Jadi ini bukan masalah yang khusus pada Malaysia saja, seluruh dunia wanita menghadapi masalah ini. Dan inilah sebabnya kadar jangkitan di kalangan wanita sedang meningkat. Jadi kalau kita nak uji sebelum kahwin tu tak guna, sebab kalau kita clear pada masa ujian tu, kita tak tahu 10 tahun itu kalau sikap si lelaki itu masih macam sepanjang perkahwinan kita tak apa-apa saja boleh berlaku apa sama. Jadi Puan Zamai berhadapan dengan wanita-wanita ibu tunggal yang kiranya pasrah lah apabila diri dijangkiti HIV/AIDS, memperolehnya daripada orang yang sepatutnya memberi perlindungan terhadapnya. Sebaliknya, bila mereka ni dijangkiti HIV, apakah antara bantuan kaunseling dan juga kerja-kerja sukarelawan yang dilakukan oleh Puan Zamai? Okey, kalau kita lihat sebab di Kelantan ni kalau kita tengok tidak ada lagi badan bukan kerajaan yang membela untuk wanita yang ada virus HIV pada masa itu. So apa yang Kak Mah tercetusnya ialah apabila Kak Mah rasa mereka memerlukan satu tempat perlindungan. So tempat perlindungan ni kita kena membuat satu pertubuhan. So selepas tu Kak Mah berbincang dengan pakar-pakar penyakit dan mereka mencabar Kak Mah, terutama sekali pakar Kak Mah iaitu Dr. Hajah Mera Mustafa. Dia kata kalau Kak Mah berani buatlah. Tapi benda ni ada risiko dan ada benda juga yang kebaikan. So dalam itu Kak Mah, orang yang banyak membantu Kak Mah, memberi sokongan, memberi bantuan ialah Datin lah. Itu yang Kak Mah rasa Kak Mah boleh bergerak. Sebab pada saat tu Kak Mah memerlukan kerana di saat yang Kak Mah rasa satu benda yang tertekan kerana seorang wanita yang telah dijangkiti oleh virus dan suami dia telah meninggal, semasa saat itu juga dia hamil dan syarat mengandung, mempunyai duit RM20 saja. Dan anak ada 5, 2 sudah positif. Balik ke rumah mak sudah halau kerana dia memilih sendiri. Balik rumah mertua kata kerana dia yang menyebabkan anak dia meninggal. So ke mana dia nak pergi? So dengan itulah Kak Mah mencetuskan membuatkan satu pertubuhan iaitu Pertubuhan Masyarakat Prihatin. Dan di masa itu ialah yang paling yang membantu Kak Mah ialah Malaysia Majlis AIDS Malaysia yang mana semasa Datin memegang pengurusi lagi, dan Kak Mah mendapat sokongan yang padu dan di saat itu Kak Mah mulalah sesi konseling di bahagian penginapan sementara, dan dengan cara program yang kita membentuk, ibu-ibu tunggal ni dia sendiri rasa perasaan untuk belajar ilmu HIV/AIDS dan dia sendiri yang akan pergi mencari ibu-ibu yang ada virus HIV/AIDS ini untuk ada kesedaran dan merasa mereka ada hak dan mereka rasa macam dia ni boleh diterima oleh masyarakat dan dia melatihkan diri mereka untuk memahami apa dia yang dipanggil HIV, apa dipanggil AIDS dan bagaimana cara nak mencegah. Itu dalam keadaan yang mereka betul-betul bersemangat.